Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini 8 hari bulan April 2020, kita sambung video yang kedua untuk siri yang pertama untuk kelas ngaji tulis artikel. Kita terus ya. Untuk sesi yang kedua ni, video yang kedua ni, saya nak bagi gambaran simple je. Saya tahu ni first class, macam-macam orang nak tanya soalan tu dan soalan ini. Saya mohon kita structure satu-satu sebab kita nak belajar tulis artikel jurnal ni, kena faham satu-satu basic. Jangan malu tanya soalan. Mungkin yang ada dalam grup tu, mungkin ada yang otai-otai juga, mungkin ada yang senior-senior. Kita kena bermula dengan asas. Ramai nak belajar dan menuntut ilmu. Kalau yang dalam grup WhatsApp tu, kalau macam ada ilmu yang tahu, boleh share sama-sama. Bukannya ilmu tu datang daripada saya seorang saja. So kita boleh sama-sama bantu sesama, bekerjasama, memahamkan antara satu sama lain. Dan saya tahu dalam grup WhatsApp tu ada tanya soalan yang basic. Saya tak pernah berasa pun soalan tu soalan lawak ataupun soalan yang takkan dia tak tahu, sebab saya dah banyak dah berhadapan dengan yang lebih kosong lagi. Jadi tak tahu, ada yang tak tahu apa tu artikel sebenarnya. So jurnal ni apa? So daripada basic pun dia tak tahu. Mungkin selama ni dia tak pernah baca artikel jurnal. Selama ni dia buat tesis, mungkin refer buku saja. So mungkin dalam bidang dia memang tak pernah refer jurnal. Jurnal pun tak faham, baca jurnal pun tak faham. Sekarang nak tulis artikel, nak terbit artikel lagi. Jadi kita relax. Sebab ilmu ni memang kena mula. Pergilah kelas ngaji kuliah maghrib ke. So kita kena mulakan daripada yang awal, sebab kita ada juga orang-orang yang baru nak start ataupun asas. So hari ini pun saya nak tunjuk slide ni, janganlah tanya soalan advance. Kita basic je, sebab benda yang saya sebut ni ada, contoh saya bincang tajuk, kita ada cerita macam nak menentukan tajuk yang sesuai dalam artikel satu kuliah. Cuma hari ini saya cerita secara umum supaya semua orang yang join kelas ni hari pertama dapat tahu secara sedikit apa itu artikel jurnal. Saya tak tuntut banyak. Kalau saya kata habis kelas ni 1 hingga 100, kuliah saya yang ni pun dapat faham 0.5% pun okey dah. Untuk faham apa itu jurnal, sebab nak faham pasal proses jurnal ni banyak. Jadi apa yang saya nak bagi 0.05% ni, 5% ni lebih kepada okey. Jadi nampaklah gambaran sedikit apa itu artikel jurnal. So kita belajarlah komponen sikit-sikit. Okey. Saya lebih menyampai dalam bentuk straightforward. Saya tak plan untuk elaborate terlalu panjang sebab kita ada spesifik hari spesifik. Okay, saya mohon semua refer kita punya jadual slide, jadual dalam Excel. Saya dah susun dah selama 3 bulan ni apa yang kita kena buat. So kita bukan nak terbit artikel hari ni. Kita nak belajar proses menerbit. So menerbit tu ada perkara sebelum, semasa dan selepas. Okay, sama dengan macam briefing. So kita sambung yang video yang kedua ni. Saya kena sebut benda ni supaya kita lebih faham perjalanan kelas ngaji tulis artikel ni. Okay. So tajuk dia kena ringkas, jelas, tepat, menarik dan relevan dengan kandungan bidang dan artikel perbahasan. So yang konteks ni kalau bincang memang luas. Contohnya secara mudah saya sebutkan tadi, tajuk tu semua orang boleh faham. Sebab bukan apa, sebab tajuk ni dia akan jadi satu keywords. So bila orang cari bahan, dia akan match dengan tajuk. Dia kalau tajuk kita bombastik sangat, mereka yasarkan tajuk sampai orang tak tahu tajuk tu, jadi orang tak akan dapat artikel kita. So apa kita menulis kalau orang tak baca? Macam orang berniaga, kalau dia masak makanan ramai orang makan, seronok makan lauk dia pun seronok. Macam kita mak ayah, bila tengok-tengok kita masak nasi, anak-anak kita makan sampai habis, kita seronok. Jadi macam tu juga kita tulis artikel, kita nak orang baca artikel kita kan. Dah bila baca orang rujuk pula, kan best tu kan. Okay, kemudian tajuk tadi tu memang biarkan tajuk tu yang simple lah. Kalau tanya saya dalam lebih spesifik lagi, pastikan tajuk tu match dengan jurnal tu. Kalau nama jurnal tu International Journal of Management Economic, so pastikan tajuk kita tu bertepatan dengan nama jurnal atau scope of jurnal. So dalam setiap jurnal tu ada scope dia. So kita pastikan keyword tajuk kita tu kena dengan nama jurnal atau scope of the journal. Okay. Meletakkan nama pengarang, nama authors tu lah yang terlibat dalam artikel. Saya boleh tulis seorang-seorang, boleh tulis 2, 3, 4, 5. Dia sebenarnya no limit. Dia boleh 1, dia boleh beribu. So untuk ada orang tulis artikel sampai beribu authors.
Contohnya pengumpulan saintis-saintis dunia. Contoh macam COVID-19 ni, pengumpulan saintis dunia kumpul semua. Cuma sekarang kumpul tak boleh lah kumpul berjumpa face to face, mungkin jumpa dalam grup WhatsApp macam kita ni ke, Telegram dan sebagainya. So menemukan satu solution, bila dia orang sama-sama keluar solution, dia keluar artikel 1000 orang nama. Ada, tapi kat depan tu tak ada letak 1000 nama, ada letak contoh Habibin et al. Page yang last sekali, muka surat yang belakang sekali, dia listkan semua nama yang 1000 orang tu. Okey. Jadi cuma you kena faham nama penulis ikut jurnal tu. Kadang-kadang authors tu kita tengok, oh okay, pattern ni 2 orang je, jadi 2 orang lah penulis dia. Okay? Tidak melebihi 5 penulis kebiasaan. Orang nak juga jawapan yang konkret tu. Saya kata okay lah, jangan lebih daripada 5 lah. Jadi sebenarnya itu tak tepat juga jawapan saja, tapi orang nak jawapan yang tu. Tapi biasalah orang Malaysia ni 5, tapi kalau luar negara 2 atau 3 orang saja. Pasti perkataan pertama yang menggambarkan perkara. Jadi itu betul. Plus make sure tajuk tu kalau kita tengok, oh kenalah dengan isi dia. Tajuk tu kenalah dengan apa research contribution atau output apa yang kita nak kaji benda tu. Okey. Okey, cukuplah tajuk, kemudian abstract. Okey, abstract benda yang you kena faham dia berbeza dengan thesis. So thesis memang slice line by line tu memang ada format dia. Okay, format dia. So mula peringkat pertama the purpose, beritahu objektif, kemudian beritahu sikit apa kita punya objektif utama, kemudian kita kena beritahu kita punya teori, kita punya method, kita punya analisis, dapatan, discussion, conclusion dan contribution. Itu format dalam thesis. Tapi dalam artikel jurnal berbeza. Saya ambil perkataan mudah je sebab setiap jurnal dia ada berbeza-beza format. Saya nak contoh abstrak lah. Bukan macam tu. Tengok abstrak senang dia macam ni. Kita pergi kat jurnal yang mana kita nak hantar. Sebab tu jangan buat artikel dulu. Kita kena identify kat mana jurnal kita nak hantar. So kalau kita dah nak tahu kat jurnal tu nak hantar, barulah buat artikel, barulah buat abstrak. Jadi macam mana nak buat? Senang, kita dah tahu nama jurnal tu mana nak hantar. Pergi dekat jurnal tersebut, cari artikel-artikel yang sama lebih kurang dengan artikel kita, copy dia punya abstrak. Kopi je. Kopi bukan ambil ayat dia. Kopi nak ikutkan dia punya mole ataupun dia punya step dia. First line dia tulis apa, second line. Jadi kenapa? Kita kena tulis abstract ikut apa publisher nak. Kita tulis tesis ikut mesti nak macam tu. IPS nak macam tu. Sekarang kita nak tulis artikel jurnal kat jurnal tersebut, ikutlah format jurnal tersebut. Tapi dalam format guideline dia tak jelaskan benda tu. Dia tak terus kata okay, abstract jangan lebih berapa patah perkataan, itu je. Tapi the way nak menulis, lihatlah abstrak yang ada kat jurnal tu yang dah publish. Yang dalam jurnal tersebut, cari yang lebih kurang yang kita, cari yang latest 2020, 2019, jadikan contoh, jadikan base, copy, paste, replace, CPR nama dia. Okey? Tu yang lebih penting pada abstrak. Jadi biasanya dalam bentuk perenggan. Dia tak kisah sebenarnya ada setengah format jurnal tu ikut. Kadang-kadang tak ada limit. 2 baris pun boleh. Ada yang buat sampai 10 baris, ada yang tak lebih 100 perkataan, ada yang 150. Ikut format. Dan setiap jurnal ada nama dia, bahagian dia nama author guideline. Okey, kemudian pentinglah dalam abstrak tu kena ada komponen lah. Kalau cara review conceptual paper, and kalau SLR paper dengan cara SLR paper. Jadi setiap artikel dia ada acuan biasa. Jadi janganlah kita nak buat paper SLR refer contoh abstrak orang buat case study, kena refer sama dengan teknik ataupun jenis dalam artikel tu. Okey, itu abstrak. Kemudian saya pergi dekat pengenalan. Okey, pengenalan dalam artikelnya berbeza. Ini contohlah, kalau kata saya ambil contoh ni artikel yang ada finding. Jadi pengenalan kat sini adalah pengenalan yang kalau dalam tesis tu bab 1. Tak payahlah kita tulis intro, research background, problem statement, tak objektif, tak payah. Sebab dalam 1 atau 2 perenggan atau 3 perenggan dalam pengenalan artikel ni, kita ambil keseluruhan. Kita combine sekali, kita integratekan sekali. Di situlah intro, di situlah research background, kat situlah problem statement, kat situlah objektif. Macam mana nak faham? Lihatlah artikel-artikel yang dah terbit kat luar tu, macam mana dia tulis bahagian introduction dalam artikel, mana ada susul macam tesis, research background, problem statement. Tak ada. Itu tesis, artikel, benda tu benda pengenalan yang benda yang paling simple sekali secara umum. Saya orang baca, yang paling penting pengenalan bagi saya orang faham, dia ada bunyi sama dengan tajuk. Yang kedua, nak tahu objektif artikel ni apa. Sebab tu the purpose of this article bla 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 bla. Okey. Jadi biasanya ikutlah kan, ada setengah jenis. Kan jenis tak nak banyak, 5 muka surat, 4 muka surat. Saya rasa
dalam jangan lebih lah satu muka surat, ataupun kalau saya you nak juga jawapan konkret 3 peringkat cukup. Okey. Kemudian kita ada lagi dalam slide tu you boleh baca detail lah, sebab saya lebih konsep nak jelaskan apa yang ada dalam artikel yang kita kena buat introduction. Kemudian kajian literature. Okey. Yang ni saya ambil konsep tapi kalau orang yang nak buat research background punya satu artikel dia lain lah. Dia tak sama lah macam ni. Ni kita ambil yang basic dulu. Pelan-pelan lah Nanti kita cover semua macam mana nak buat satu artikel daripada research background, macam mana nak buat artikel daripada problem statement. Rujuk kita punya jadual dekat Excel tu memang ada berapa minggu yang kita cover cara nak buat artikel jurnal dari bab 1 sahaja. Tengoklah Excel tu. Kita kena belajar lah satu-satu proses demi proses. Okay. Literature review. Okay, literature review memanglah kita kena cite yang ni biasalah 5 tahun sekini. Nak tak nak supervisor cakap samalah dengan jurnal. Kita nak nampak yang latest. Okay, citation kita. Citation penting dalam literature review. Kalau kita nak hantar kat jurnal A, kita plan memang nak hantar kat jurnal A supaya artikel kita terbit dalam jurnal A. Tolonglah cite dalam jurnal A. Kan? Macam mana? Kenapa kau nak hantar kat jurnal kita orang Cite kat jurnal kita orang pun tak. Cite artikel daripada jurnal kita orang tak ada pun. Jadi tiba-tiba pula nak hantar artikel kat jurnal kita. Tak tahu malu. Contohlah kan. Sebab apa? Dia kesesuaian. Kita hantar artikel jurnal ikut kesesuaian. Macam mana nak tengok measure sesuai? Kan kita refer satu artikel, kita rujuk artikel dia. Kenapa kita rujuk? Sebab artikel tu dia sesuai dengan kita, sebab kita rujuk artikel dengan dia. So artikel ni terbit kat mana? Terbit kat jurnal A. Kenapa dia hantar kat jurnal A? Sebab artikel tu sesuai dengan jurnal A. Jadi kita nak hantar jurnal kat mana? Kalau jurnal kita pun hantar jurnal A lah. Macam tu contohnya kesesuaian. Tapi kalau ikut ranking terpulanglah Q1. Kalau saya plan hantar Q1, carilah make sure lah jurnal kita sesuai dengan Q1 tu. Macam mana nak sesuai Q1 tu? Tu yang saya kata cite tadi. Macam saya bidang HR, saya PhD HR, saya kena cite lah jurnal HR. Sebab tu saya boleh dapat award kan sebagai PhD HR. Ini buat PhD HR tapi cite jurnal education. Kita tukar, bukan PhD HR, PhD education lah lepas tu. Okay. Jadi literature review kena ada presentation, kena ada table, kena ada figure. Janganlah boring, plain. Text. So kena ada sedikit presentation, jadual, gambar rajah dan sebagainya. Cite benda-benda yang baru. Janganlah terlalu akademik sangat. Cite asasi artikel jurnal je. Okey, tapi dalam bentuk yang berindeks ni, kalau cite artikel jurnal macam ni je. Kalau nak publish Scopus, reference pun Scopus. Kadang-kadang saya nak cakap kecil hati. Saya tengok doktor, saya nak hantar jurnal ni dekat Scopus. Tengok cite. Saya pun tengok lah reference kau ni 20 ni satu je Scopus. Nak hantar jurnal Scopus salam lah. Kalau nak hantar jurnal kat Scopus, reference tu kalau boleh 90 ke 80% make sure Scopus. Kawan saya hantar, memanglah kawan kau hantar jurnal Cik Small. Jurnal yang bayar publish memanglah. Cuba you hantar dekat Science Direct. Student saya hantar biasa je dekat Emerald. Cuma dia dengar kata lah, saya kata dengan dia tak apa, biar kita nampak lemah. Biasa je paper kita tu. Pakai pilot study je, pakai Chromebase Alpha tak apa. Tapi make sure quality. Kita hantar jurnal yang sesuai. Okay, kalau nak hantar ke Emerald, make sure reference banyak dekat Emerald. Biarlah orang kata nampak biasa, kita hantar. Lepas student saya SEM1 hantar jurnal kat InDesign. Saya kata banyakkan artikel dalam InDesign jurnal tersebut. Biasa je, review je. Ambil review je SEM1. Lepas kan? Tapi kita jaga quality reference. Sebab tu bila nak saya dah ajar dalam kelas tesis mana join kelas tesis lah. Jadi saya nak beritahu kat sini, contohnya kita nak cari bahan guna advanced search dalam publisher. Jangan guna Google search. Siapa guna Google search memang akan menyebabkan dia kesukaran dalam bila nak tulis artikel, sebab citation dia nak hantar Scopus tapi reference dia bukan jurnal berindeks Scopus. Dia ada kesukaran sikit sebab dia kena custom sungguh-sungguh. Jadi literature review tu dia kena ada sikit presentation, gambar. Jangan takut. Okey, gambar dia terdapat 5 jenis. Lukis je lah gambar bunga sakura ke, nak tunjukkan 5 jenis tu supaya orang nampak kan, ada presentation kan dalam penulisan. Kemudian metodologi. Of course kalau yang ada buat research metodologi, yang tak ada tak apalah kan. Yang buat metodologi dia kena tulislah, sebutlah research design dia, method apa dia pakai, kena detail lah. Sebab komen-komen dekat penilai mengatakan metodologi tak explain benda-benda yang basic. So proses dalam tesis, saya rasa dalam bab ni siapa yang buat tesis contohnya atau research grant, detailkan sebagai method. Janganlah sebut saja, explain lah sedikit. Sebab tu kadang-kadang
orang dalam bidang-bidang yang biasa buat artikel, dia lukis dalam bentuk table atau bentuk gambar figure, diagram proses tu. Jadi orang nampak proses tu, tapi tak payahlah nak explain sangat. Tapi bagi orang yang nak menulis dalam bentuk perenggan atau teks, you kena explain juga satu persatu. Sama macam dalam tesis supaya orang boleh faham. So method tak ada terkini. Nak pakai Excel ke, nak pakai SPSS ke, tak ada isu kat sini. Dapat Q1 pun Q1 tak tengok advanced tools. Kau nak hantar ke Q1 kenalah pakai tulis CI. Kau nak hantar Q1 kena pakai analisis SAM PLS. Kau nak kena pakai RISE semua lagi, kena pakai modul DDR. Tak payahlah. Pakailah secara basically apa yang mampu dalam research. Nak pakai calculator saintifik pun boleh, handphone calculator pun boleh, tapi make sure research yang kita kena buat tu method yang betul. Analisis software tu cuma tool sahaja. Okey. Kemudian dapatan dan perbincangan. So kalau ada dapatan, walaupun kita buat konsep paper, kalau buat review paper, kita kena buat perbincangan. Perbincangan apa? Data tak ada. Yelah, lepas kita review, kita kena buat perbincangan. Apa yang kita jumpa, apa yang sama, apa yang beza. Okey, kalau yang beza tu beza macam mana, kalau yang sama ni sama macam mana. Buatlah table comparison. Jadi apa you dah temukan, apa yang banyak orang kaji, apa yang kurang orang kaji. So bolehlah keluarkan kelompongan atau gap tu. Jadi semua orang kena buat perbincangan. Jadi kalau dapatan tu kena jelas. Macam saya sebut sebelum ni, kalau siapa yang pernah ikut kursus ataupun pernah dengar di mana-mana supervisor lain mesti sebut, perbincangan ni benda yang paling penting lah. Membezakan kematangan kita menulis adalah tengok pada perbincangan. Sebab dapatan kita dah ada. Dapatan sendiri kot, kau asyik review orang punya, dia dah sampai kat dapatan sendiri tak tahu nak bincang. Bila bincang, kita kena beritahu yang dapatan kita tu sebenarnya menyumbangkan. Tak kisahlah kalau dapatan tu tak signifikan pun tak apalah. Oh bagus juga tak signifikan, the only one tak signifikan. Jadi ramai orang akan cite kita. Sebab bila dalam penulisan perbincangan dan literature review tadi pun, kita kena ada tone positif dengan negatif. So ada orang yang signifikan, ada orang tak signifikan. Sebab tu kita nak kaji balik sebab confuse. Sekejap signifikan, sekejap signifikan. So aku nak kaji balik semula lah. Kalau semua orang signifikan je, apa nak kaji balik? Itu dalam tesis lah. Tapi dalam artikel dia very subjektif lah. Kalau kan saya sebutkan tadi kan, positif ke negatif ke signifikan ke tak ada isu. Sebab bagi publisher dia nak tengok tajuk tu sebenarnya ada peminatnya, ada demand dia. Okay. Jadi dapatan dan perbincangan bahagian yang paling penting. Kadang-kadang kalau artikel original atau jika research artikel, kalau nak dapat Q1 memang bahagian dia tengok. Banyak komen pengalaman saya ni banyak kali di reject. Banyak di reject memang bahagian perbincangan. Kalau saya ada data, especially sebab perbincangan saya tak rigorous, saya tak matang dalam perbincangan saya. Saya asyik bincang dengan dapatan tapi tak bincang dengan teori, tak bincang dengan research background, tak bincang dengan problem statement, tak bincang worldwide. Saya cuma bincang akademik, tak libatkan dengan industri, tak libatkan government, tak libatkan dengan policy, tak libatkan enactment, tak libatkan dengan act. So saya dapat komen, maksudnya saya tak matang dalam perbincangan tu. Jadi saya kena matangkan dia. Okay. Okey, sama jugalah yang lain dalam perbincangan. Jadi apa saja yang kita mention dekat artikel bahagian depan tu dalam literature review tu kenalah bincang balik dalam bahagian perbincangan. Dia something yang terasing pula. Kita dah beritahu dekat bahagian literature review bla 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 bla, tapi bila buat perbincangan tak reflect dengan literature review. Is something like literature review tu is not relevant lah. Kita nak make sure sama ada literature review kita relevant adalah bila kita dalam perbincangan mengambil balik tadi dalam literature review, mengaitkan tadi betul lah dapatan kita tadi sama dengan literature review tu ataupun bercanggahnya dapatan kita dengan literature. So kita berinteraksi dengan literature review, itu dia panggil literature review yang relevance. Okey, kemudian rumusan. Bab rumusan ni paling penting bagi saya dalam artikel jurnal. Sebab dalam rumusan selain daripada sebut conclusion daripada finding yang kita dapat, kita beritahu what's next untuk next researcher boleh buat, cadangan untuk kajian akan datang. Kat sinilah kelompongan raja segala tempat research gap tu. Jadi you cadanglah apa-apa daripada kajian, apa orang lain boleh sambung lepas ni. Jadi semua orang baca artikel tak baca conclusion, satu benda yang rugilah. Saya senang je kalau saya baca artikel, kalau nak cepat baca artikel, saya baca abstract, saya baca conclusion. Saya baca tu dulu. Kalau rasa tak puas, saya tambah satu lagi, abstract, introduction, conclusion. Kan? Okey. Kalau lepas tu rasa nak tengok-tengok, saya antara tempat saya paling favourite adalah appendix dengan reference. Saya tengok appendix reference, saya tengok appendix reference. Reference ni best ni. Nama-nama orang yang hebat-hebat ni dia site ni. Semua 2020 ni. Ni mesti cerita best. Tengok reference, site lama, orang pun kita tak kenal. So artikel tak ada apa-apa lah. Jadi itu first impression orang yang baca artikel lah. Jadi saya memang baca abstract, conclusion, reference dengan appendix. Jadi
Jadi bahagian conclusion ni bahagian yang terpenting juga dalam penulisan artikel jurnal. Jangan main-main. Kalau saya sendiri pun banyak artikel saya tahu nak perangkap publisher, penerbit atau chief editor atau editor ni, saya akan bagikan conclusion yang betul-betul orang yang pemurah. Kita cadangkan apa cadangan kajian akan datang, biar banyak, tapi cadangan tu biar berasas dengan ada citation, biar orang ambil tu, oh ini cadangan yang baik, siap nyatakan dengan jelas ni cadangan. Okey, memandangkan kajian ni buat kuantitatif, dicadangkan kajian akan datang buat kualitatif. Baik, tak payah komen macam tu, bagi cadangan macam tu. Dia kena bagi jelas sikit, kajian ni finding macam ni, so perlu lebih spesifik. Boleh menggunakan kajian single case study, dengan case study membuat satu kajian terhadap satu unit analisis ni seperti mana dinyatakan dalam Robert Yin 2018. Macam tu baru bagi cadangan yang bagus. Ini melepaskan batuk di tangga je memang susah lah. Tapi sebenarnya walaupun dia melepaskan batuk di tangga macam tadi sebut, walaupun dia buat kuanti, dicadangkan kajian akan datang buat kuali, tapi sebenarnya itu juga cadangan. Itu pun kita boleh ambil sebagai satu next researcher, next study yang kita boleh extend supaya kembang kepada different method juga. Okey. Kemudian rujukan. Siapa guna Mendeley selamat. Siapa tak guna Mendeley, guna man juga. Satu lagi manual. Dia man juga. Satu lagi Mendeley, satu lagi manual. Okay. Yang manual ni masalah. Salah eja nama, salah eja nama jurnal. Okay. Jurnal tak ada masa untuk setting benda ni. Dia tak akan nak ubah kita salah. So kalau salah, reject je. Jadi senang hantar tu reference jangan missing. Kalau jangan salah eja. Saya memang guna manual, tapi saya memang suka manual sebab saya nak tahu ini siapa author dia. Dia lain lah. Dia yang ni bab ni saya klasik sikit. Saya guna Mendeley dan masa sama saya suka guna manual, tapi memang saya tahu saya alert manual, saya tak akan salah eja nama lah. Saya tak nak eja salah nama sebab saya kena reject. Pengalaman saya Springer, Sign Direct. Dua ni kalau main-main dekat reference, kirim salam. Especially Sign Direct. Sebab Sign Direct Mendeley, dia dah beli dah Mendeley tu. So kalau salah dekat reference, memang dia orang tak layan sangat lah kita ni. Benda-benda macam ni dia memang tolak tepi. Dia banyak lagi orang nak hantar kat dia, so dia demanding sikit lah. Okay. Penghargaan kalau ada daripada research grant dan sebagainya, kita highlight acknowledge kepada siapa yang dapat grant. Kalau tak ada, tak payah letak pun tak apa. Tapi ada setengah jenis dia minta acknowledge. Katalah saya nak ucapkan terima kasih kepada yang pemberi grant, ucapkan terima kasih. Okay. Appendix. Ini memang saya tahu ke apa publisher nak. Kalau you buat kuantitatif, ada questionnaire, letaklah questionnaire tu dekat appendix. Okay, kalau saya buat matematik, you banyak formula tu, kiraan tu very complex, tunjukkan kiraan jalan kerja penuh step by step tu dekat appendix. Kalau orang IT, orang sains ke, ada benda yang kita nak letak kat appendix, letaklah kat appendix. The power of appendix. Sebab bila you letak kat appendix, dia menjadi satu kegilaan, penumpuan, di mana semua researcher, semua orang yang nak download, sebab nak ambil questionnaire tu, nak ambil soalan interview tu, nak ambil soalan observation tu. So you bila letak kat appendix, dia menjadikan citation yang banyak, orang nak download yang banyak. Jadi ramai orang terlepas pandang benda kat appendix, maka letaklah appendix tu. Okay, jangan ambil questionnaire orang lepas tu letak kat situ, tak boleh lah. Kita kena adapt questionnaire tu. Contoh soalan senarai semak, soalan interview, soalan sidik, apa-apa equation dan sebagainya. Tapi tak boleh lah copy paste equation tu, mestilah adapt yang daripada apa yang kita hasilkan. Okay. Jadi itu saja untuk perkongsian saya untuk ceritakan apa itu tajuk, abstract, introduction, literature review, methodology, apa lagi, analysis, discussion, conclusion, acknowledgement, reference dengan appendix. So ini adalah satu komponen-komponen dalam satu artikel. Memang cepat, memang saya nak review gitu saja untuk kali ini. Banyak kita kena belajar. Saya tahu ramai orang macam nak belajar artikel ni nak ambil mudah je. Saya boleh katakan kalau you buat PhD 3 tahun, buat tesis boleh siap. Untuk buat artikel ni belajar dari semasa ke semasa. Dah jadi profesor umur 70 tahun pun dia belajar lagi tulis artikel, sebab banyaknya ilmu dalam bentuk penulisan yang kita kena belajar. Jadi tempoh 3 bulan ni izinkan saya sampaikan ilmu apa yang saya ada. Belajarlah slice by slice. Saya tahu you nak cepat, tapi belajar ni memang kita kena ikut structure. Saya dah susun dah. Mohon semua lihatlah dekat Excel jadual tu. Saya dah susun dah 3 bulan tu. Memang kita akan pergi slide demi slide. So macam malam ni kelas pengenalan pun, saya rasa dekat group WhatsApp yang tadi all tanya soalan pun dah soalan-soalan yang dah mula dah nak kembangkan soalan. Bukan saya tak nak jawab detail, ada dekat kuliah-kuliah akan datang. Jadi
kita ada dekat situ ada ramai, ada 250 orang kat grup WhatsApp. Saya rasa kita better ikut sequence, kita berethics dalam belajar. So better kita belajar satu-satu. Jangan meloncat benda yang lain, benda yang terdahulu tak tahu. Jangan kita cover dulu benda yang asas supaya kita betul-betul faham. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk mendengar video yang kedua untuk siri yang pertama dalam pengenalan. So kita ada 2 video. Tak semestinya ada hari tu mungkin tak pakai video pun, mungkin saya rasa lebih sesuai nak pakai slide. Tapi ada masa saya pakai video. Buat masa yang awal-awal ni mungkin saya rasa video tu penting untuk saya buat penerangan dengan slide. Jadi hari ni mungkin terlebih lah sampai 2 video. Biasanya saya akan buat 1 video je, mungkin tak lama, mungkin kurang sejam je, okay? Untuk kita kongsi sama-sama. Mohon maaf kalau ada mana-mana kekurangan dan kesilapan. Saya bermohon maaf. Kita sambungkan perbincangan kita kat grup WhatsApp. Untuk kelas ngaji tulis artikel ni jangan risau. Setiap besok kita pukul 3 petang secara official kita ada kelas perbincangan. Jadi kalau malam ni tengok dulu video, faham-fahamkan, esok tak clear, kita boleh tanya dekat grup WhatsApp. Okey, terima kasih.